Tuan satu dua. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca buku kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashab izam insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, yakni akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, la yubnaharukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih ia kasihi, kata Nabi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang saya hormati dan semuliakan Fadil Tuan Imam kita Fadil Ustaz Zamri, sebenarnya Fadil Tuan Bilal kita, kemudian Fadil Ustaz Azhar pun ada, Jawatan Kuasa Surau, sidang jemaah muslimin yang dihormati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat malam ni kita dapat bersama lagi, mana sebulan sekali kuliah kita. Malam ni kita lihat sambungan bab sedekah dan infak. Hadis kursi di muka surat 114. Termasuk 114. Sebenarnya ada satu lagi hadis yang kita tak baca hari tu, tapi kita skip lah. Hadis muka surat 110 tu tak baca lagi.
tapi hadisnya lebih kurang sama dengan hadis sebelum tu. Hadis di muka surat 110 tu lebih kurang sama ya isi dia. Jadi tuan-tuan baca sendirilah. Jadi malam ni kita lihat di hadis muka surat 114. Tajuknya kelebihan sedekah secara bersembunyi, mengatasi kehebatan makhluk yang lain. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, lamma khalaqallahu al-arda wa ja'alat tamidu wa khalaqal jibal faqala biha 'alaiha fastaqarrat fa'ajibatil malaikah min syiddatil jibal qalu ya rabbi hal min khalqika syai'un ahabbu minal jibal qala na'am al-hadid qalu ya rabbi fahal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid qala na'am an-nar wa qalu ya rabbi fahal min khalqika syai'un asyaddu minan nar qala na'am al-ma qalu ya rabbi fahal min khalqika syai'un asyaddu minal ma qalu na'am ar-rihu qalu ya rabbi fahal min khalqika syai'un asyaddu minar rih qala na'am ibnu adam tasaddaqa bi sadaqatin bi yaminihi yukhfiha min shimalihi. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Hadis ini merupakan hadis gharib. Okey, apa maksud hadis gharib? Apa maksud dengan hadis gharib? Hadis gharib ialah hadis yang mempunyai seorang perawi saja. Hadis yang mempunyai seorang perawi sahaja pada setiap tabakat hadis. Dia tak banyak perawi, kerana dia ni banyak perawi. Jadi mana kalau pada tabakat sahabat tu seorang saja yang merawikan hadis ini. Kemudian pada tabakat tabi' pun seorang, tabi'in pun seorang jugalah. Jadi seorang saja yang merawikan. Cuma hadis gharib ada dua, gharib mutlak dan gharib nafsi. Gharib mutlak dan gharib nafsi lah. Okey. Antara contoh hadis gharib ialah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan kepada niat. Ini hadis gharib mutlak. Maksud gharib mutlak ialah hadis yang menyendiri pada asal sanad, iaitu hanya seorang sahabat sahaja yang meriwayatkan hadis tersebut dan tidak ada lagi yang meriwayatkan melainkan sahabat tersebut. Itulah hadis innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab secara bersendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini melainkan daripada Umar sahaja. Kemudian yang kedua, hadis gharib nafsi ataupun nifsi. Hadis yang menyendiri pada sanad berikutnya, iaitu selepas daripada peringkat sahabat. Bermula daripada peringkat tabi'in sehinggalah seterusnya, di mana pada mulanya diwayatkan oleh lebih daripada seorang perawi. Namun di pertengahan sanad hanya seorang saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Hanya seorang saja meriwayatkan hadis. Pada peringkat permulaan ni kalangan sahabat ada beberapa orang lah meriwayatkan hadis itu. Tapi bila sampai pada peringkat tabi'in, hanya seorang sajalah yang meriwayatkan hadis tersebut, yang menerima hadis tersebut lah. Contoh hadis Nabi SAW, dakhalal Makkah amal fathi wa ala raksahu al-maghfirah. Hadis berkenaan Nabi masuk ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah, di mana hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Hadis riwayatkan oleh Malik bin Anas. Diriwayatkan oleh Malik bin Anas secara bersendirian daripada Imam Zuhri.
dan tiada perawi lain yang meriwayatkan hadis ini melainkan daripada Malik bin Anas. Jadi katakan hadis gharib nifsi lah. Semana hadis gharib ni hadis diriwayatkan oleh seorang saja. Seorang sahaja. Macam ni lah hadis Anas bin Malik lah. Anas bin Malik ini seorang saja meriwayatkan hadis ini, tidak ada orang lain. Baik. Kita lihat semula hari ini terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqal arda ja'alat tamidu fa khalaqal jibal. Tak kala lama maksudnya tak kala Allah Subhanahu wa taala menjadikan akan bumi ja'alat tamidu, lalu bumi pun bergegarlah, bergoyang. Ja'alat tamidu fa khalaqal jibal, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung. Faqala biha 'alaiha fastaqarrat, lalu mengisyaratkan ke atas bumi dan ia pun menetap. Dia tetaplah, fastaqarrat, tetaplah bumi tadi. Pada asalnya bumi itu dalam keadaan bergoyang, lalu Allah Taala menjadikan gunung Kanang ni sebagai pasak pada bumi, maka bumi pun tetaplah fastaqarrat. Fa'ajibatil malaikatu min syiddatil jibal, maka para malaikat pun takjub di atas kata kehebatan jibal, min syiddatil jibal, kehebatan dia, kagumlah, kekuatan yang ada kepada gunung ni sehingga kan bumi tadi tidak bergoyang macam tu. Itu sebabnya gunung Kanang ni jangan ditarah. Bukit Bukau tu jangan ditarah. Jadi Bukit Bukau kalau ditarah memanglah rata kan. Gunung Kanang pun kalau tarah setiap hari pun rata. Jadi dia sebenarnya dia merupakan pasak pada bumi. Itu sebabnya janganlah kita ratakan. Tapi kita tak boleh orang kata nak mengelak. Kadang dalam bab pembangunan ni kadang kita pun tak boleh nak mengelak. Diam-diam pun kadang-kadang dah rata kan bukit tersebut, gunung dah rata lah, disebabkan oleh manusia ni yang rakus. Baik, kemudian qalu ya rabbi hal min khalqika syai'un ashaddu minal jibal. Lalu mereka itu berkata, wahai Tuhanku, adakah daripada kejadian engkau tu sesuatu yang lebih kuat daripada gunung? Ada tak yang lebih kuat daripada gunung lagi ya Allah? Ni siapa yang tanya ni? Para malaikat lah. Dekat tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala? Naam, ya, al-hadid, iaitulah besi. Besi pula Allah Taala kata. Qalu, lalu mereka berkata, ya rabbi hal min khalqika asyai'un asyaddu minal hadid. Adakah daripada kejadian engkau itu sesuatu yang lebih kuat daripada besi? Qalu, lalu dia berkata, Allah Taala berkata, na'am, ya, an-nar, api pula. Api lebih kuat daripada besi, kerana api boleh mencairkan besi kan. Api boleh mencairkan besi. Faqalu, lalu mereka berkata, ya rabbi fahal min khalqika syai'un asyaddu minan nar. Wahai Tuanku, adakah daripada kejadian engkau sesuatu yang lebih kuat daripada api? Qala, lalu ia berkata, Allah Taala berfirman, ya di kursi, qala na'am al-ma', iaitulah air. Qalu, lalu mereka berkata, ya rabbi fahal min khalqika syai'un asyaddu minal ma'. Wahai Tuanku, adakah daripada kejadian engkau ini sesuatu yang kau jadikan itu yang lebih kuat daripada air? Lalu Allah Taala berkata, na'am, ya, ar-rih, iaitulah angin pula kan. Angin pula lebih kuat daripada air. Qalu, lalu berkata, ya rabbi, wahai Allah Taala, fahal min khalqika syai'un asyaddu minar rih. Adakah daripada kejadian engkau sesuatu yang lebih kuat daripada angin? Qala, lalu Allah Taala berfirman, na'am, ya, ada. Siapa dia? Ibnu Adam tasaddaqa bi saraqatin bi yaminihi yufiha min shimalihi. Iaitulah anak Adam yang bersedekah dengan satu sedekah dengan menggunakan tangan kanannya
yukhfiha min shimalihi, yang disembunyikan akannya daripada tangan kiri dia, daripada tangan kirinya tuan. Ini nak gambarkan pada kita tentang kelebihan kehebatan sedekah, kelebihan dan kehebatan sedekah. Jadi kita jangan manjang mudahlah dalam bab sedekah ni. Kalau hadis yang sebelum ni tuan, kan Nabi sebut dalam hadis At-Ta'i tu, Al-Hadi Hatim At-Ta'i, di mana Nabi Muhammad SAW menyebut, dia kata, takutlah oleh kamu akan neraka walau bisyakin tamratin. Takut oleh kamu akan neraka walaupun dengan bersedekah menggunakan sebiji tamar. Sebiji tamar ataupun bersedekah dengan sebelah tamar. Kemungkinan besar, mudah-mudahan dengan tamar yang kita bersedekah tadi, walaupun sebiji, kemungkinan boleh melepaskan diri ataupun menghindarkan diri pada azab api neraka. Nampak? Ini nak nyatakan tentang benda yang kecil je, benda simple je, tamar kan, sebiji tamar aja kita bersedekah. Jadi kemungkinan dengan sebiji tamar tadilah menyebabkan kita terhindarnya daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu banyak mungkin amalan yang kita buat, macam-macam amalan yang kita buat, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, macam-macam amal kebajikan yang kita buat, kan? Jadi cuma tak tahu mana satu yang akan menghindarkan daripada api neraka. Boleh jadi dengan tamar tadilah. Kemungkinan dengan tamar yang kita buat tu dengan penuh keikhlasan kita, kan? Dengan penuh ikhlas, penuh tawaduk kita kepada Allah Ta'ala, walaupun dengan sebiji tamar, bangga dengan tamar itulah kita terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lain-lain itu mungkin kadang-kadang ada perasaan ujub, kan? Hairan diri, tidak ikhlas dan sebagainya. Jadi kita tahulah mana satulah yang akan melepaskan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan. Jadi hadis ni merupakan hadis kursi yang terjadinya kata persoalan ataupun soal jawab, Q&A lah, Q&A kan, question and answer lah, soal jawab antara malaikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat tanya, Allah Ta'ala jawab. Malaikat tanya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawab. Ini nak menyatakan pada kita tentang kehebatan tentang sesuatu kejadian lah. Gunung, kita tahulah gunung hebat. Lepas tu apa lagi yang hebat? Besi, satu benda yang sangat bermanfaat pada manusia. Dengan besi macam-macam kita boleh buat. Tak? Kemudian api, besi boleh dicairkan dengan api. Kemudian air pun hebat juga, kan, ciptaan Allah Ta'ala ini. Kemudian angin pun hebat juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Ini semua tentera Allah Ta'ala lah. Walillahi jududus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala itu kerajaan di langit dan di bumi. Tentera di langit dan di bumi. Dan umat-umat terdahulu pun tuan-tuan, kan, antara bentuk yang mereka, azab yang mereka terima antaranya ialah angin lah, angin yang kuat. Seperti umat Nabi Hud alaihissalam, di mana umat Nabi Hud ni mereka yang menyembah patung berhala, kan. Allah SWT datangkan pada mereka itu angin yang sangat sejuk. Angin yang sangat sejuk selama 3 hari 3 malam. Maka jadilah mereka itu seperti batang-batang kurma, disebut Al-Quran. Jadilah mereka itu seperti batang-batang kurma yang buruk. Semuanya mati berkelimpangan. Hasil daripada kata enggannya menerima dakwah Nabi Hud alaihissalam, Nabi mereka sendiri, tuan-tuan. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga sebut, nyatakan pada kita tentang kaedah ataupun cara bersedekah. Kaedah ataupun cara bersedekah, iaitu antaranya ialah menggunakan tangan kanan. Kerana tangan kanan ialah satu benda yang mulia lah. Takkan kita nak bagi kat orang dengan tangan kiri, kan? Tangan kiri ni tangan yang digunakan untuk istinja, kan? Bercebok. Tak, benda yang tak elok lah, kan? Malahan dalam makan tangan kiri pun Nabi Muhammad SAW pun tegah kita makan menggunakan tangan kiri. Tangan makan tangan kiri ini pemakan seperti syaitan. Syaitan makan menggunakan tangan kiri. Itu sebabnya jangan makan menggunakan tangan kiri. Kecuali tangan kanan sakit. Kecuali tangan kanan sakit, kena makan tangan kiri. Tapi buruklah rupa dia. Macam cerita Punami itulah, yang musang menjanggut tu, kan? Kan salah seorang daripada menteri dia tu, kan, dia pakai anduh tu, lepas tu makan menggunakan tangan
tangan kiri. Kenapa? Tangan itu dia dah tak apa tu, dah puspawangi kan, dia salam dia. Puspawangi kan, isi Piramli tu kan dah salam tangan dia, jadi bau sangat wangi lah, kononnya lah, konon bau wangi sangat. Sampai kan dia nak makan nasi pun gunakan tangan kiri kan. Sayang betul dengan tangan kanan itu. Tapi tak elok lah rupa dia. Dan Nabi pun menegah kan umat dia daripada makan menggunakan tangan kiri. Tangan yang mulia ialah tangan kanan. Sebab dalam bersedekah pun menggunakan tangan kanan. Dan hadis ini ada persamaan dengan hadis Rasulullah, dan Nabi sebut, dia kata ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Ta'ala. Sabatun yuzilluhumullah fi zillihi fi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang tiada naungan melainkan naungan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ada 7 golongan tu. Yang pertama iaitulah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang banyak habis masih digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut ke masjid. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa alaihim, 2 orang laki-laki yang berjumpa dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat kan. Kemudian yang kelima, rajulun iza ta'adu imra'atin zatun mansabin wa jamalin ila nafsiha faqalu inni akhafullah rabbul alamin. Dan lelaki apabila digoda ataupun dirayu oleh seorang perempuan yang cantik lagi bangsawan kan, untuk mengajak benda yang tak elok, maka dia berkata inni akhafullah rabbul alamin, sungguhnya aku takut kepada Tuhan sekalian alam. Itu yang kelima kan. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lama shimalu ma yutiku bi yaminhu. Laki-laki yang bersedekah menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kiri tak tahu. Itu yang kelima lah. Dan yang ketujuh, rajulun zakarallahu khulian fafadat ainahu, lelaki yang menyunyikan diri kan, mengasingkan diri pada orang lain dan berzikir kan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengalirlah air matanya. Jadi ada 7 golongan lah yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keenam tu ada persamaan dengan sinilah. Jadi kalau kita nak bersedekah tu sebaiknya menggunakan tangan kanan. Tapi kalau benda yang kita nak sedekah, nak sumbang tu besar, sudah tentu kita menggunakan 2 tangan. Macam tu. Kemudian sedekah pun ada 2 jenis. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Kan? Kalau sedekah wajib ni tak kisah kita tunjuk kat orang, tak apa. Sebab benda tu mengenai wajib dah. Contohnya semayang. Semayang kan benda wajib. Nak tak nak kita, orang akan tengok kita semayang. Kalau kita tak semayang kan, orang kata kita tak semayang. Sebab benda ni wajib. Benda wajib. Nak tak nak kita, orang akan ada di sekitar kita lah. Apalagi kalau kita semayang berjemaah, tentulah orang nampak kita pergi semayang jemaah. Tak? Kerana bab semayang. Jadi dalam bab bersedekah, dia ada 2 jenis sedekah. Satu sedekah wajib, itulah zakat. Zakat sedekah wajib. Kemudian sedekah sunat, sedekah-sedekah biasalah. Jadi sedekah biasa ini yang sepatutnya kita sembunyikan dengan menggunakan tangan kanan kita lah kita bersedekah. Tapi kalau barang yang kita nak sembah, yang sumbang tu saiz besar, 1 kereta kita nak sedekah. Kan? 1 biji kereta kita nak sumbang ke surau. Tak. Takkan kita nak tolak tangan kanan je. Itulah kita pegang dengan tangan, 2 tangan lah kan. Macam tu. Nah imam, saya nak bagi sumbangan sebiji kereta ni untuk surau, kegunaan surau lah. Macam tu. Ataupun sebiji aircon nak sumbang kat surau. Macam tu. Apa lagi nak minta disumbangkan? Minta lah. Macam tu. Macam tu kita akan kena bagi dengan 2 tangan. Kalau sekadar cek aja, cek pun kadang orang bagi 2 tangan kan, kiri kanan kan. Macam tu dia bagi. Walaupun cek aja. Tapi nilai dalam cek kita nak tengok tu.
Tak kisahlah cek tu nilai kertas apa sangatlah sebiji kertas, nilainya berapa ringgit lah kertas tu. Tapi angka yang dalam tu yang kosong-kosong tu berapa nak orang nak tengok tu. Kalau 10 kosong kan giang lah orang surau kan, dapat banyak duit. Banyak dapat kan. Kosong itu yang membezakan dengan yang lain tu tuan-tuan. Macam tu. Baik. So apakah pengajaran daripada hari ini? Pertama, keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam suatu amalan dapat mengatasi kekuatan dan juga kehebatan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Nampak? Keikhlasan tu penting lah. Kalau kita ikhlas dalam sebersebir kita lakukan, boleh mengatasi gunung ganang, boleh mengatasi besi, boleh mengatasi angin, boleh mengatasi api kan. Kalau kita nak buat comparison, perbandingan antara sedekah kita dengan benda tu, apalah nilai sangat sedekah kita? Kecil sangatlah. Apalagi kalau kita sedekah hanya sebiji tamar je contohnya. Nak bandingkan dengan gunung ganang, nak banding dengan orang kata besi, dengan api, dengan angin tadi kan, apa sangatlah kita punya sedekah tadi. Tapi pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih bernilai tu kan. Nampak? Lebih bernilai. Itu sebabnya kita jangan memandang rendah di atas sedekah yang kita bagi. Walaupun mungkin sedikit je kita, RM1 je kita sedekah. Masuk dalam tabung surau RM1 je. Nampak? Kemungkinan dengan RM1 itulah yang akan menghindarkan diri, mengelakkan diri daripada masuk neraka. Kita tak tahu. Berbanding orang yang sumbang besar dengan RM10, RM20, RM100 dan sebagainya. Tapi janganlah kita jadi alasan pula. Kalau macam tu ustaz, tak payahlah sumbang banyak-banyak ke surau. Sumbang RM1 je lah. Janganlah macam tu kan. Janganlah macam tu. Cuma nak tengok ke sini, keikhlasan itu yang penting. Lagi banyak kita sumbang lagi elok. RM100, RM100,000 itu sumbang kat surau kan, itu lagi baiklah. Tapi yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan kita mengungkit-ungkit sumbangan kita. Ya gitu aku dah bagi dah, apa lagi kau nak kan. Jangan kita mungkit-ungkit lah. Baik, kemudian jangan membatalkan dan menghapuskan pahala sedekah dengan ungkitan. Ungkitan terhadap pemberian dan ucapan menyakiti para hati penerimanya. Jadi kalau kita mengungkit-ungkitkan, jadi orang yang dah terima barang tu dia akan pulang balik. Dia akan pulang balik. Boleh jadi berlaku, akan berlaku begitu. Ada berlaku begitu. Kemudian Allah Ta'ala melebihkan manusia kata makhluknya yang lain dalam pelbagai perkara tuan-tuan. Masya Allah. Itulah kita kena fikirkanlah hadis ini tuan-tuan, mendalamlah maksudnya, supaya kita sentiasalah rajinlah memberi sumbanganlah, walaupun mungkin sedikitlah, walaupun daripada sisi pandangan manusia bendanya sangat kecil macam tu. Baik, kemudian yang kedua, hadis muka surat 116, sedekah sebelum kematian tiba. Sedekah sebelum kematian tiba. Diriwayatkan daripada Bush Al-Jashi Al-Quraisy, bila berkata bazaqa Nabi SAW, bazaqa Nabi SAW fi kafihi summa wada'a usbu'ahu asyababah wa qala yaqulullahu azza wa jalla anni tu'jizuni ibnu adam wa qad khalaqtuka min misli hazihi fa iza balak nafsuka hazihi wa asyara ila khalqi qulta atasaddaqu wa inni awanu as-sadaqah Baik. Hadis ini terima daripada Bush BUSR Bush bin Jasir Al-Quraisy. Beliau berkata bazaqa Nabi SAW fi kafihi, Nabi meludah di telapak tangannya baginda. Nabi meludah, bazaqa ni meludahlah, Nabi meludah atas tapak tangan Nabi sendirilah. Nabi meludah di atas tapak tangan Nabi. Macam tu. Kemudian summa wada'a usbu'ahu asyababah. Kemudian Nabi meletakkan jari telunjuk ke kawasan yang diludah tadi. Bila Nabi dah ludah kat jari, kat tapak tangan, Nabi pun tunjuk dengan jari tangan lain. Satu lagi jari kan, tangan lain kan.
Dia tunjuk dekat yang diludah tadi. Masya-Allah. Kemudian waqala yaqulullah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni tu'jizuni ibnu Adam. Wa qad khalaqtuka min misli hadhihi. Dia kata, bagaimana kamu boleh berlengah? Bagaimana kamu boleh berlengah daripadaku untuk bersedekah? Dalam kurungan untuk bersedekah. Wahai anak Adam, sedangkan sesungguhnya aku telah menciptamu daripada sebesar ini. Mana sebesar ludah itu. Bagaimana kamu boleh berlengah daripadaku untuk bersedekah? Wahai anak Adam, padahal waqad khalaqtuka min misli hadhihi. Padahal aku dah jadikan akan nikau daripada seumpama ini. Seumpama ini ludah itulah. Mana nak katakan nilai ludah itulah. Nilai ludah itu dengan nilai sedekah yang kita buat macam tu. Faiza balagat nafsuka hazihi. Kemudian apabila ruhmu telah sampai ke halkum, apabila ruhmu telah sampai ke halkum, baginda mengisyaratkan ke halkumnya. Faiza balagat nafsuka hazihi. Apabila telah sampailah ruhmu, nafsu tu mana ruh? Nafsuka. Kadang-kadang digunakan perkataan ruh sendiri. Faiza balagat ruhuka, dia kata. Ruhuka hazi, tapi di sini digunakan kalimat nafsuka. Nafsuka juga boleh bermakna ruh. Apabila telah sampai akan nafas engkau akan ini mana? Wa asyara ila khalqi, Nabi mengisyaratkan kepada halkum baginda. Qulta, lalu engkau berkata, baru engkau nak cakap, atasaddaqu wa inni awanus sadaqah. Aku nak bersedekah sekarang, sedangkan bilakah waktunya untuk bersedekah? Pada waktu tersebut. Pada waktu tersebutlah. Jadi hadis ni merupakan hadis orang kata, boleh katakan perumpamaan lah. Hadis perumpamaan berkenaan dengan nilai sedekah tadi, di mana orang kata manusia ini diciptakan asalnya dalam keadaan aimanian, dalam pertemuan aimani antara benih lelaki dan benih perempuan. Mana kita ni asalnya kecil je, sebesar ludah tadi. Sebesar ludah tu nilainya orang kata remeh lah nilai dia kan. Jijik lah orang katakan ludah, lepas tu benda menjijikkan je tu. Lepas tu pertemuan aimani kan satu yang menjijikkan. Pertemuan benih lelaki dengan perempuan. Tetapi kalau kita nak tengok kat sini bahawanya Nabi menyebut pada kita supaya kita jangan menangguhkan bersedekah. Jangan menangguhkan sedekah. Anni tu'juzni ibnu Adam. Allah Ta'ala sebut, dia kata, bagaimana kamu boleh berlengah daripada untuk sedekah? Wahai anak Adam, sedangkan sesungguhnya aku telah menciptakan kamu daripada sebesar ini. Mana sebesar ludah itu? Kita asalnya daripada sebesar ludah je. Mana pertemuan aimani dengan lelaki dan juga perempuan kan. Itu. Oleh itu kenapa kita nak menangguh-nangguh dalam bab sedekah? Itu. Jangan kita nak tunggu nyawa kita dah sampai ke halkum. Nyawa dah sampai ke halkum seperti yang berlaku kepada Fir'aun. Baru masa itulah kita nak bersedekah. Ataupun kita sibuklah nak wasiat sana wasiat sini dan sebagainya. Sebaiknya kita berwasiat awal lah, sebelum kita ditarik nyawa oleh malaikat maut. Sebaiknya kita dah faraidkan kita punya harta tu. Kita dah bahagikan ke sebahagian ni untuk masjid, yang ni untuk surau dan sebagainya. Sebab kita pun tak tahu kita akan meninggal dunia bila kan, gitu. Jadi ini pun satu kaedah lah. Kaedah ni guna pakai dalam Islam ni, maknanya wasiat sebelum kita menemui ajal dan ditarik nyawa oleh malaikat maut tu kan. Baik. Jadi kalau kita lihat pada semula hadis ini, jadi hadis ini menyebutkan pada kita bahawa Nabi meludah di tapak tangan baginda, kemudian meletakkan jari telunjuk di kawasan ludahan itu. Jadi sudah tentu Nabi meludah pada tapak tangan yang sebelah lagi, dan jari yang sebelah lagi dah tunjuk. Takkan orang kata meludah di tapak tangan kanan, lepas itu tunjuk pembuka tangan kanan. Jadi sudah tentu tangan kiri yang tunjuk, kan? Itu.
Kemudian Nabi menyebut tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bagaimana aku boleh berlengah daripadaku, kamu boleh berlengah padaku untuk bersedekah, padahal kamu anak Adam dan kamu diciptakan daripada sebesar ini. Sebesar itulah ludah itu, kita daripada benda kecil je. Kemudian apabila roh kamu dah sampai ke sini ke halkum, barulah kamu nak kata aku nak bersedekah. Jadi sudah tentulah masa tu dah terlewat dah. Sebelum ni orang macam-macam minta sumbangan pada kita kan. Minta sumbangan pergi masjid pun kadang-kadang peti masjid tu lalu depan kita. Tak tahu je. Kita tak tahu je peti masjid tu. Ada je. Bukan tak ada duit pun ada. Kan ada orang macam tu kadang-kadang tu lah, kadang sial lah bila tengok apa tu siap tu bila buka peti kan. Hari ni Jumaat, dah habis Jumaat kan dia buka peti tu, tengok tak banyak sikit je. Sedih lah dia. Sedih lah dia buka tu. Tapi kat sini ada tak peti berak? Tak ada peti berak. Ada peti tak? Tu ada sana peti sana tu. Macam tu. Ada separuh tempat tu tuan, dia buat peti kat tembok tu. Dia tembok kan, dia buat peti kat tembok. Macam tu. Jadi siapa yang nak bagi sumbangan tu, walaupun dia tak masuk dalam surau, tapi dia masukkan duit tu kat tepi tu. Jadi tak payahlah surau buka. Ini tunggu surau buka baru nak masukkan duit. Ataupun bagi je akaun. Sekarang kan mudah. Kan bagi je akaun dalam grup WhatsApp. Macam tu. Siapa nak bagi sumbangan, transfer duit. Jangan beritahu berapa banyak nak transfer. Lagi banyak lagi bagus lah. Baik, kemudian galakkan apakah pengajaran daripada hadis ini? Pertama, galakkan supaya sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan sebelum kematian tiba. Kalau dah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, masa tu dah tak sempat lagi dah. Nak buat apa lagi dah? Baik, kemudian yang kedua, apabila berada dalam keadaan nazak dan nyawa berada di halkum, pintu taubat turut ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala masa tu. Pintu taubat pun dah tutup dah. Tak sempat nak buat apa dia, pintu taubat dah tutup. Apalagi nak bersedekah. Itu sebabnya kita buat wasiat awal lah. Kalau kita dalam keadaan sakit, gering kan, selalu sakit je, asyik sakit kan. Setiap hari boleh katakan kerap masuk hospital lah. Kejap masuk hospital, kejap keluar, kejap masuk. Sebaiknya kita buat wasiat awal lah. Kan? Nak wasiat dengan siapa? Dah ada lah tanda-tanda tu kan. Kena wasiat belah awal tu. Tapi tak tentu juga. Kadang orang sihat pun mati. Kadang orang sihat pun mati kan. Mati lemas pun ada. Mati lemas, mati kemalangan jalan raya. Kemudian dalam banyak keadaan Nabi Muhammad SAW menggunakan perumpamaan dan pemisalan untuk menyampaikan sesuatu kepada para sahabat tuan-tuan, masya-Allah. Nabi biasalah buat itu. Dalam Quran pun macam tu juga. Quran pun banyak perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, 117, balasan orang yang mengumpulkan harta tanpa dibelanjakan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuja'u ibnu Adam yaumal qiyamah ka'annahu bazajun fa wuqifa baina yadillah faqala Allah Subhanahu wa ta'ala lahu a'taituka wa hawwaltuka wa an'amtu 'alaika famaza sana'ta fayaqulu ya rabbi jama'tuhu ataupun jama'tuhu wa sammartuhu fataraktuhu aksara ma kana farji'ini atika bihi kullih fayaqulu lahu arini maza qaddamta fayaqulu ya rabbi jama'tuhu wa sammartuhu wa taraktuhu aksara ma kana farji'i atika bihi kullih fa iza 'abdun lam yuqaddim khairan fayumda bihi ila nar. Hadis yang ketiga bahawa kita kongsi malam ni, kita ambil ringkasnya. Hadis 5 daripada Anas radhiyallahu ta'ala juga, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallam. Dia kata yuja'u ibnu Adam yaumil qiyamah ka'annahu zabahun.
didatangkan anak Adam pada hari kiamat dalam keadaan seperti anak kambing. Apa maksud anak kambing ni? Nak gambar tentang lemah. Lemah dia anak Adam tu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fayuqifu baina yadillah. Lalu dia pun didirikan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaqul Allah Taala lahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman kepada dia, a'taituka wa khallautuka wa an'am 'alaika famaza sana'ta. Allah Taala lalu berfirman, dia kata, aku telah berikan kepadamu kehidupan dan kesihatan. Aku juga beri pada kamu kuasa untuk memiliki harta dan hamba. Dan aku juga mengurniakan nikmat, an'amtu 'alaika, aku juga beri nikmat pada engkau. Fama sana'ta, apa yang telah engkau lakukan? Apa yang telah engkau lakukan? Ini pertanyaan daripada Allah Ta'ala kepada hamba itu. Yaqulu, lalu dia berkata, ya Rabbi, jama'tuhu wa samartuhu fataraktuhu aksara ma kana. Farji'ni atika bihi kullih. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku telah menghimpunkan akan dia, menghimpunkan harta tadi ataupun dunia, wasamartu, dan aku kembangkan, aku kumpulkan, kemudian aku kembangkan, wa taraktu, dan aku tinggalkan, aksara makana, aku telah tinggalkannya ketika aku mati dengan jumlah yang banyak. Farji'ni, oleh itu ya Allah, kembalikan akan aku. Atika bikulih, aku nak bawa semuanya kepada engkau. Atika, aku nak datang pada engkau, bihi dengannya akan semuanya. Ini kata hamba tadilah. Ya, Allah Ta'ala dah bagi dia ketika dalam dunia tadi, akan harta, kemewahan, kedudukan, pangkat dan sebagainya. Kemudian dia kata, Allah Ta'ala tanya, ma sana'ta, apa yang kau buat dengan benda itu semua? Maka dia jawab, dia kata, aku telah himpunkan semuanya harta tadi, dan aku kembangkan harta tadi, dan aku tinggalkan kat dunia, kan, dengan jumlah yang banyak. Oleh itu dia minta kepada Allah Ta'ala kembalikan dia ke dunia semula. Farji'ni, dia kata, atika bikulih, aku akan datangkan semua harta itu kepada engkau ya Allah. Izinkan aku balik ke dunia, aku nak ambil harta tu, nak tunjukkan kau. Tu katalah hamba tadi. Fayaqulu lahu, dan berkata ia baginya, arini ma qaddamta, arini ma qaddamta, tunjukkan padaku apa yang kau persembahkan daripada amalan kebajikan itu. Ini Allah Ta'ala berfirmanlah. Ni pun sama macam tadi persoalan daripada Allah Ta'ala. Yang ni persoalan yang kedua pula. Fayaqulu lahu, maka Allah Ta'ala berkata bagi dia, arini ma qaddamta, tunjukkan pada aku apa yang kamu dahulukan. Maksudnya apa benda yang kau nak sebahkan pada aku, kata Allah Ta'ala. Fayaqulu, lalu dia berkata, ya Rabbi jama'tuhu, wahai Tuhanku, aku telah menghimpunkan akan dia harta tadi, wasammatuhu, dan aku telah mengembangkan harta tadi, wa taraktu aksara ma kana, dan telah aku tinggalkan sebanyak-banyaknya apa yang aku ada. Oleh itu farji'ni atika bihi kullih, oleh itu ya Allah, kembalikan akan aku ke dunia, nescaya aku akan datang kepada engkau semuanya. Fa iza abdun lam yuqaddim khaira, ternyata dia adalah seorang hamba yang tidak melakukan kebaikan. Fayumda bihi ilan nar, lalu dia pun dibawa ke dalam neraka. Ini merupakan orang kata antara bentuk balasan yang diterima oleh hamba tadilah. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan banyak kesenangan pada dia, kemewahan pada dia, kedudukan, pangkat dan sebagainya, dan dia menggunakan kedudukan tadi dengan mengumpulkan harta dia sebanyak mungkin. Lepas tu dia lupa nak menginfakkan pada jiran Allah Ta'ala. Dia lupa, kan? Sebabkan oleh kemewahan tadi dia tak nak, walaupun dia tak nak, mungkin dia ingat nak sumbang tapi hatinya tak sampai nak menyumbang lah. Tak tergerak dia nak menyumbang. Kalau gerak pun gerak sikit je lah, sumbang pun tak banyak. Gitu. Banyak dia diumpulkan untuk diri sendiri saja. Orang susah pun dia buat tak tahu je. Orang susah kan, orang fakir, orang miskin ke kan, orang-orang golongan mu'alaf ni yang minta bantuan pada dia tak tahu je tu kan. Jadi besok, akhirat besok dia akan bawa lah balik. Dia menyesal lah tu. Jadi dia cuba kembali pada dunia balik.
untuk nak ambil harta tu nak dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Jadi manakah mungkin? Kerana kehidupan tu sekali je. Dia tak ada kehidupan dua kali. Jadi sudah tentu dia akan menanggung penyesalan. Menyesalah dia. Biar berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Jadi Nabi sebut, dia kata faizan abdul lam yuqaddim khaira. Maka hamba tadi merupakan hamba yang tidak didahulukan kebajikan. Maksudnya tidak didahulukan kebajikan, dia tak lakukan kebaikan, tak ada buat kebaikan. Kalau buat kebaikan bersikit je. Dia lebih suka mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Oleh itu payum dabihi lanam, lalu dia pun nanti akan dibawa ke dalam neraka oleh malaikat zamaniah. Malaikat azab lah. Baik, apakah pengajaran pada hari ini? Pertama, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang hamba akan ditanya pada hari kiamat besok. Masya-Allah. Setiap harta yang kita dapat, kan, maka besok kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mana harta itu kamu dapat dan ke mana pula kamu belanjakan harta itu. Kalau harta kita banyak, lagi lamalah besok berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau harta kita sikit, senanglah. Tak banyak benda yang orang kata Allah Taala nak tanya. Harta tak banyak, sikit kan. Yang menjadi masalah ni kalau harta kita banyak, daripada mana kita dapat. Kemudian yang kedua, pemberian yang terbaik ialah menyerahkan sesuatu yang paling dikasihi kepada golongan yang memerlukan. Ini pemberian terbaik. Kita bagi sumbangan mana-mana yang kita suka benda tu. Sayang benda tu, tapi itulah yang kita sumbangkan kepada orang lain. Kemudian harta yang banyak namun tidak disalurkan untuk tujuan beramal, tak dapat memberi manfaat kepada pemiliknya pada hari akhirat besok. Nampak? Harta banyak pun tak guna kalau kita tak menyumbang kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sumbanglah. Kalau tuan-tuan lihat para sahabat kan, tengok para sahabat ketika dipanggil untuk pergi berperang. Kan, bagaimana para sahabat ketika dipanggil untuk pergi berperang? Masing-masing orang kata, kan, bagi yang tak dapat pergi ni, yang dapat pergi itu mereka siaplah dengan senjata semua. Yang tak dapat pergi ni, mereka berfikir macam mana nak sumbang. Mereka akan berikan kuda mereka, mereka berikan senjata mereka, mereka berikan baju perisai mereka, sebab mereka tak dapat pergi. Sebabkan oleh sesuatu keuzuran lah. Mereka akan bagi apa yang mereka boleh bagi tu, boleh bagi mereka bagi. Tetapi bagi sahabat yang orang kata yang sihat, memang tak dinafikanlah, mereka memang kena pergi berperang. Cuma kadang-kadang kelengkapan mereka kurang. Jadi mereka mengharapkan pemberian daripada sahabat yang tak pergi ni. Sahabat yang tak pergi ni. Jadi sahabat tak pergi ni, bagilah sumbangan apa yang mereka boleh bagi, sumbanglah. Daripada segi persenjataan ke, makanan ke, minuman ke dan sebagainya, mereka bagi. Apalagi kalau tempat berperang terjauh. Antara peperangan yang jauh ialah seperti peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk kan jauh. Jauh daripada kota Madinah tu, jauh. Ke atas lagi. Jauh lagi. Dan peperangan itu dalam suasana yang panas terik. Diriwayatkan. Ceritakan dalam kitab sirah. Dan ada sahabat-sahabat yang tercicir. Dan ada sahabat yang tak pergi perang tanpa ada alasan. Seperti Ka'ab bin Malik. Itu yang diceritakan dalam hadis tu. Dalam kitab As-Sahihain tu panjang lebar cerita dia. Di mana Nabi SAW telah menghukum Ka'ab bin Malik dan dengan 3 orang sahabat lain lah. Mereka tak dibenarkan untuk bercakap dengan Ka'ab bin Malik selama 50 hari kita silap. 50 hari mereka tak dibenarkan bercakap-cakap dengan Ka'ab bin Malik. Itu hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu kan. Kerana tidak pergi berperang. Sedangkan itu adalah permintaan dan arahan daripada Allah Taala dan permintaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tak dapat pergi ni mereka buat alasan lah. Alasan kan, dengan sakit ke apa macam-macam lagi lah. Ada sahabat yang tak ada alasan langsung seperti Ka'ab bin Malik. Dia tak ada alasan langsung, maka Allah Taala mengenakan hukuman pada dia. Macam tu. Dia nak tunjukkan pada kita, maknanya siapa yang tak bagi dia kena sumbang. Apa sumbangan yang boleh bagilah bagi yang tak dapat bagi. Okey, itu sahaja tuan-tuan. Perbincangan kita malam ini. So ada 3 hadis yang kita berkongsi.
hadis di yang ketiga, hadis yang keempat dan kelima tadi. Mudah-mudahan ada dengan perbincangan ini insya-Allah sebanyak akan dapat menambahkan, meningkatkan lagi kan pengetahuan kita lah insya-Allah. Wallahu alam. Saya buka pertanyaan kalau ada sebelum saya tutup. Tak ada? Tak ada? Tak ada, kita tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyan ya fata ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana afdal arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'sumah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal qadim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.